Hai, saya Talisha binti Muhammad Salihin. Saya pembantu pemasaran agensi Sofista Travel. Thank you. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Muhammad Amin bin Muhammad Nasir. Nombor ID saya 502201210. Saya adalah ketua kepada agensi pelancongan ke negara Filipina. Saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu tentang pengenalan dan sumber idea dan inspirasi pelancongan ke negara Filipina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kuzairi bin Abdul Razak. Nombor ID saya 502201-21321. Tajuk yang saya akan cover hari ini adalah objektif dan juga sukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anishram bin Muhammad Radha. Nombor ID 5022012162. Saya akan menerangkan tentang publicity dan pemasaran acara dan tempat-tempat pelancongan terbaik untuk dilawati. Assalamualaikum. Nama saya Ku Ikmal Mukris bin Ku Anwar dari kos BEM. Jadi saya akan ceritakan tentang budaya di Filipina dan juga perbezaan antara Filipina dengan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mutakim bin Muhammad Sufian. Saya daripada kos BEM. Saya memegang jawatan sebagai akaunten dalam kumpulan ini. Saya akan membahaskan tajuk tentang nilai-nilai di negara Filipina. Assalamualaikum dan hai semua warga Uni KL MFI. Kami daripada kumpulan GINQT, Khamis 11 pagi hingga 2 petang. Tujuan slide ini adalah untuk mengajukan penganjuran acara Culture Fest 2021 yang akan diadakan oleh gabungan pelajar-pelajar di Uni KL MFI daripada pelbagai kursus untuk memenuhi syarat-syarat tugasan yang diberi oleh pensyarah Muhammad Adris Syekdin untuk subjek Tamadun Islam dan Tamadun Antarabangsa Titas MPU 3123. Setuju dengan itu, saya Muhammad Amin bin Muhammad Nasir sebagai ketua projek untuk acara ini ingin memperkenalkan kepada pihak pengurusan dari Uni KL MFI kumpulan agensi pelancongan dengan nama yang diberi Sofista Travels yang akan menerangkan segala tujuan dan cadangan kami di dalam slide ini. Segala isi perincian berkenaan disi kami akan kami huraikan di dalam slide ini. Untuk makluman, agensi kami yang diberi bernama Sofista Travels dibangunkan untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelancong-pelancong yang ingin melancong ke negara Filipina. Agensi kami juga mempromosikan dan mengesyorkan serta membimbing kepada para pelancong hal-hal yang berkaitan dengan tempat-tempat tarikan yang popular di negara Filipina. Kami juga ada serba banyak cadangan kadar sewa hotel dan kadar sewa kenderaan pada harga berpatutan yang terdapat di negara Filipina. Sehubungan dengan itu, agensi kami adalah agensi yang juga akan menitik berat tentang kehidupan penganut agama Islam di sana. Justru hal ini bagi menggalakkan para pelancong mengenali lebih mendalam dan memahami kehidupan dari segi kebudayaan, agama yang dianuti, kumpulan-kumpulan masyarakat setempat, pakaian tradisional, jenis-jenis makanan asas serta tempat-tempat ibadah yang juga secara tidak langsung menjadi juga tempat tarikan yang mesti dilewati oleh para pelancong. Ini adalah logo kami, Sofista Travels, and slogan kami adalah Make Your Next Trip Awesome. Dan nombor telefon kami tertera di dalam slide ini 0163162561 dan alamat agensi kami adalah nombor 14 Pusat Perdagangan Selasih, Jalan PPS 1 8100 Batu Cave, Selangor. Sumber idea dan inspirasi agensi kami. Di negara Filipina, Islam merupakan agama tertua monoteisme tercatat di Filipina. Islam mencapai Filipina antara abad ke-12 hingga ke abad ke-14 dan hingga ke hari ini. Dengan kedatangan pedagang Muslim dari Teluk Pasir dan Pantai Malabar di India Selatan dan pengikut mereka dari beberapa kesultanan kerajaan dalam Kepulauan Melayu. Menurut Pew Research Center, bancian Filipina 2000 mendapati bahawa 11% dari penduduk negara itu adalah Muslim. Sementara banyak dari penduduk adalah Katolik Rom. Setengah kumpulan etnik adalah Protestan dan tidak beragama, Buddha, Animisme dan Hindu. Pada tahun 1380, Karim ul Mahdum yang pertama mubalik Islam Arab mencapai Kepulauan Sulu dan Jolo di Filipina.
dan mendirikan Islam di negara ini. Pada 1390 di Putra Minangkabau Raja Baguinda dan para pengikutnya mengajarkan Islam di pulau-pulau. Masjid Syekh Karimal Makhdum adalah masjid pertama kali didirikan di Filipina pada Simunul di Mindanao pada abad ke-14. Perkampungan seterusnya oleh mubalik Arab berpergian ke Malaysia dan Indonesia membantu menguatkan Islam di Filipina, dan penyelesaian masing-masing diperintah oleh seorang datu, raja dan sultan. Wilayah-wilayah Islam didirikan di Filipina termasuk Kesultanan Maguindanao, Kesultanan Sulu dan bahagian lain dari Filipina Selatan. Orang Moro berusaha untuk mendirikan sebuah wilayah Islam di wilayah Mindanao dan Visayas. Moro ni adalah sebuah warisan dari Sepanyol untuk Filipina Muslim dan kumpulan-kumpulan suku. Istilah bahasa Moro kombinasi dari bahasa Melayu kuno dan bahasa Sepanyol. Kata Moro diwarisi dari Al-Andalus di Sepanyol. Islam telah melihat pertumbuhan yang signifikan di Filipina sejak akhir Perang Dunia Kedua. Komuniti Filipina Muslim telah membina masjid baru dan sekolah-sekolah agama, dan mereka meningkatkan lagi penziarahan haji ke Mekah pada setiap tahun. Pada awal tahun 1990-an, umat Islam Filipina berakar umbi dalam kepercayaan Islam mereka. Setiap tahun ramai yang pergi ke haji ke kota suci Mekah. Dalam kebanyakan masyarakat Islam terdapat sekurang-kurangnya satu masjid di mana muazzin memanggil orang beriman untuk solat 5 waktu sehari. Orang Moro meraihkan perayaan besar Islam seperti menyambut Raya Ramadan, hari lahir Nabi Muhammad SAW dan permulaan tahun baru Islam dan hari pertama bulan Muharram. Islam di Filipina telah menyerap unsur-unsur pribumi sama seperti Katolik. Oleh itu, orang Moro membuat persembahan kepada roh di atas, jahat atau jinak, percaya bahawa roh tersebut boleh dan akan memberi kesan kepada kesihatan keluarga dan tanaman seseorang. Mereka juga memasukkan adat pra-Islam dalam upacara menandakan upacara perahlian, kelahiran, perkahwinan dan kematian. Kerana kebangkitan Islam dunia sejak Perang Dunia Kedua, umat Islam di Filipina mempunyai rasa perpaduan yang lebih kuat sebagai komuniti agama berbanding dahulu. Sejak awal 1970-an, lebih ramai guru Muslim telah melawat negara ini dan lebih ramai Muslim Filipina pergi ke luar negara sama ada untuk haji atau beasiswa ke pusat-pusat Islam berbanding sebelum ini. Mereka telah kembali lebih beriman dan taat kepada Tuhan dan bertekad untuk mengeratkan hubungan saudara sesama Moro dengan masyarakat Islam antarabangsa. Di sudut itu, umat Islam telah membina banyak masjid dan sekolah agama baru di mana pelajar lelaki dan perempuan mempelajari asas dan prinsip Islam serta belajar membaca Al-Quran. Beberapa institusi pengajian tinggi Islam seperti Jamiatul Filipin Al-Islamiyah di Marawi turut menawarkan kursus lanjutan dalam pengajian Islam. Kesimpulannya, dari sejarah-sejarah yang menarik ini, maka terciptalah hasil karya yang ingin kami sampaikan serta berkongsi secara umum dengan kisah-kisah menarik yang akan diterjemahkan dalam slide ini. Orang ramai juga akan berpeluang menontonnya secara alamiah dan dari itu kami berharap adanya maklum balas yang positif dari kalian semua untuk mengetahui secara mendalam mengenai agama Islam di negara Filipina. Dalam video ini, kami akan menceritakan tentang budaya dan gaya hidup Muslim lebih mendalam dari sudut geografi, sejarah, komunikasi, pakaian dan masakan dan tempat-tempat yang menjadi tadikan pelancongan di negara Filipina. Seterusnya, saya akan memberi ruang kepada ahli-ahli kumpulan saya untuk menerangkan, menghuraikan segala aspek yang saya telah memberitahu seperti tadi kepada anda di dalam slide ini. Objektif kali ini terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah untuk menganjurkan gerai pameran sempena Culture Fest 2021 di Unique LMFI. Yang kedua adalah
untuk mempromosikan Surface Star Travel, iaitu grup kami, kepada semua orang. Yang ketiga adalah untuk memberi maklumat dan ingin berkongsi maklumat tentang cara hidup orang Islam di Filipina. Dan yang keempat, untuk menggalakkan pengunjung-pengunjung daripada Malaysia untuk kekal mengunjungi ke Filipina apabila mereka ada masa yang terluang. Untuk tujuan hibahan dan pengiklanan, kami akan menerbitkan poster dan risalah yang berkaitan untuk menarik perhatian para pengunjung, terutama pelajar-pelajar dan ahli-ahli di UniKL MFI. Poster akan dipamerkan di seluruh kawasan dalam kampus dan di tempat-tempat informasi, manakala risalah akan diedarkan kepada pengunjung semasa acara berlangsung kelak. Tambahan lagi, contoh poster dan risalah juga dilampirkan di halaman lampiran. Jadi saya akan ceritakan serba sedikit tentang budaya di Filipina. Agama di Filipina kebanyakannya atau majoritinya adalah orang yang menganut agama Kristian, iaitu sekitar 92%. Menurut tinjauan agama kebangsaan, sekitar 5.6% penduduk di Filipina ialah Muslim, dan ia menjadikan Islam adalah agama terbesar kedua di Filipina. Kebanyakan Muslim tinggal di bahagian Mindanao, Palawan dan Kepulauan Sulu, iaitu sebuah wilayah yang dikenali sebagai wilayah bangsa Moro atau Moro. Antara nilai-nilainya ialah sekularisme. Majoriti orang Filipina menganut kepercayaan Kristian. Sekitar 92% penduduknya beragama Kristian, manakala 81% menganut gereja Roman Katolik. Sementara sekitar 11% menganuti mazhab Kristian Protestan. Secara rasminya, Filipina ialah sebuah negara sekular dengan perlembagaan membenarkan perpisahan gereja dan negara, dan menuntut pemerintah untuk menghormati semua kepercayaan agama dengan sama rata. Bahasa di Filipina. Semasa pemerintahan penjajah, bahasa rasmi kepulauan itu adalah bahasa Sepanyol. Pada tahun 1901, di bawah pendudukan Amerika Syarikat, bahasa Inggeris menjadi bahasa sistem sekolah awam. Perlembagaan 1935 menubuhkan bahawa bahasa Inggeris dan Sepanyol sebagai bahasa rasmi negara. Bahasa Filipino ialah nama kebangsaan Filipina yang berasaskan bahasa Tagalog. Pada 1937, Tagalog yang dituturkan di tengah Pulau Luzon di sekitar wilayah ibu kota Filipina dipilih sebagai asas bahasa kebangsaan Republik Filipina oleh Institut Bahasa Kebangsaan negara itu. Kemudian pada 1939, Manuel L. Quezon menamai bahasa itu Wikang Pambasa, bahasa kebangsaan. Nama Filipino diluluskan oleh Perlembagaan Filipina pada 1987 dengan ketetapan bahawa bahasa itu akan turut menerima kosakata daripada bahasa lain di Filipina, termasuk bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Seni reka bangunan. Seni reka bangunan yang terdapat di Filipina antaranya adalah Bahay na Bato, yang adalah sejenis bangunan yang berasal dari zaman kolonial Sepanyol di Filipina. Reka bentuk telah berkembang sepanjang zaman, tetapi masih mengekalkan asas seni bina Bahay Kubo yang sepanjang dengan iklim tropika, musim ribut yang kencang dan persikaran sering dilanda gempa bumi. Keseluruhan kepulauan Filipina dan menggabungkan ia dengan pengaruh penjajah Sepanyol dan pedagang Cina. Gaya makanan terdiri dari makanan, kaedah persediaan dan adat makanan yang dibuat di Filipina. Gaya masakan dan makanan berkaitan dengannya telah berkembang melalui beberapa kurun, dari asal-usul Melayu Polinesia ke satu masakan campuran dengan banyak pengaruh Hispanik, Cina, Amerika dan Asia lain, disesuaikan pada ramuan dan selera tempatan orang Filipina. Secara tradisionalnya memiliki 3 waktu makan sehari, iaitu agahan, sarapan pagi, tanghalian, makanan tengah hari, dan hampunan, makan malam, ditambah pula dengan minum petang digelar merinda. Antara hidangan masyhur yang terdapat di Filipina termasuk tong manisa, sosis Filipina, torta, telur dadah, caldereta, kambing dalam rebusan tomato. Tempat yang menarik untuk dilawati di Filipina. Manila merupakan ibu negara Filipina yang terletak di timur Teluk Manila di Pulau Luzon. Bandara ini terletak di bahagian timur Teluk Manila, di pulau terbesar dan paling utara Filipina, Luzon.
Bandar ini merupakan salah satu bandara kosmopolitan dunia dan daerah metropolitannya merupakan pusat ekonomi, budaya, pendidikan dan industri negara ini. Manila sering disebut Mutiara Orient. Metropolis ini disebut Metro Manila. Manila terdiri daripada 17 bandar dan kawasan pembandaran. Bandara ini merupakan bandar kedua terpadat di Filipina setelah Bandar Quezon bekas ibu negara Filipina. Sukan dan aktiviti menarik. Filipina mempunyai banyak sukan tradisional yang popular sebelum era penjajahan dan selepas era penjajahan. Antaranya ialah memanah, arnis, menunggang kuda, sukan larian, sukan gusti, sukan dan sukan track dan seni mempertahankan diri tradisional. Sukan sabung ayam yang menjadi popular di Filipina menarik orang ramai yang bertaruh pada hasil perkaduan antara burung, dan sukan itu antara satu bentuk ibadat kesuburan yang popular di kalangan hampir semua orang Asia Tenggara. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, untuk seterusnya saya juga akan ceritakan perbezaan Filipin dan juga Malaysia. Okey, perbezaan pertama ialah dari segi makanan. Makanan dari Filipin telah berkembang melalui beberapa kurun dari asal-usul Melayu Polinesia ke suatu masakan campuran dengan banyak pengaruh Hispanik, Cina, Amerika dan juga Asia, dan ia juga disesuaikan pada ramuan dan selera tempatan. Orang Filipina juga secara tradisionalnya memiliki 3 waktu makan utama, iaitu agahan, iaitu sarapan pagi, tanghalian, makanan tengah hari, dan juga hapunan, iaitu makan malam, dan juga ditambah dengan minum petang yang digelar merienda. Antara hidangan yang terkenal atau masyhur yang terdapat di Filipin termasuk longanisa, iaitu sausage yang dibuat di Filipin, torta iaitu telur dadar, dan juga caldereta iaitu kambing dalam rebusan tomato. Malaysia juga mempunyai pelbagai makanan yang menarik dan juga terkenal disebabkan Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang bangsa. Antara makanan yang terkenal ialah seperti nasi lemak, nasi kerabu, apam balik, rojak dan sebagainya. Okey, perbezaan yang kedua iaitu dari segi seni reka bangunan. Seni reka bangunan yang terdapat di Filipin antaranya ialah Bahina Batu. Ia adalah sejenis bangunan yang berasal dari zaman kolonial Sepanyol di Filipin. Reka bentuknya telah berkembang sepanjang zaman tetapi masih mengekalkan asas seni bina Bahir Kubu yang sepadan dengan iklim tropika, musim ribut yang kencang dan juga persekitaran sering dilanda gempa bumi. Bahina Batu dibina daripada batu bata dan bukannya dibina daripada bahan buluh tradisional. Ia adalah campuran pengaruh Filipin, Sepanyol dan juga Cina. Pada abad ke-19, orang kaya Filipin membina beberapa rumah yang biasanya dengan asas batu padu. Bahina Batu mempunyai pelan segi empat yang mencerminkan gaya Sepanyol yang digabungkan dengan gaya tradisional Filipin. Okey, untuk bangunan yang terkenal yang ada di Malaysia iaitu Kota Formosa. Kota Formosa ni adalah sebuah kota yang telah dibina pada tahun 1511 dengan menggunakan buruh-buruh pasaan sewaktu di bawah taklukan Portugis. Akan tetapi bangunan tersebut tidaklah dalam keadaan sempurna kerana satu-satunya struktur yang masih dalam bentuk asal hanyalah pintu gerbang. Dikatakan bahawa pintu gerbang ini adalah struktur Eropah yang tertua di rantau Asia. Bangunan Formosa yang telah pun berusia lebih daripada 500 tahun ini masih teguh berdiri kerana menggunakan antara jenis batuan yang paling kukuh iaitu batu lada ataupun batu elektrik yang agak sukar untuk dicari. Sebelum saya menerangkan tentang tempat-tempat pelancongan terbaik untuk dilawati, saya akan memberitahu sedikit sebanyak tentang Manila. Manila merupakan ibu negara Filipina yang terletak di timur
Teluk Manila di Pulau Luzon. Bandaraya ini merupakan salah satu bandaraya kosmopolitan dunia dan daerah metropolitannya merupakan pusat ekonomi, budaya, pendidikan dan industri negara. Manila sering disebut sebagai Mutiara Orient dan bandar metropolis ini juga disebut sebagai Metro Manila. Manila terdiri daripada 17 bandar dan kawasan perbandaran. Bandar ini mempunyai jumlah penduduk seramai 1,846,513 orang. Ia mempunyai luas sebesar 38.55 km persegi dan ketinggian 7.0 meter di atas permukaan laut. Bandaraya ini merupakan bandar kedua terpadat di Filipina setelah bandar Quezon, bekas ibu negara Filipina. Okey. Bagi tempat-tempat menarik di sekitar kota Manila ini adalah seperti Ayala Museum, City Dreams of Manila, Manila Ocean Park dan Baywalk Manila. Tambahan lagi, Intramuros juga mempunyai tempat paling popular yang menjadi tarikan pelancong dan tempat paling ramai dikunjungi kerana tempat ini pernah menjadi tempat pertahanan bagi perwira Filipina iaitu Jose Rizal sebelum dia dihukum mati. Dan terdapat juga tempat yang paling terkenal iaitu Rizal Park yang terletak di tengah-tengah Manila di hujung utara Roxas Boulevard. Rizal Park adalah taman bersejarah dan merupakan tapak beberapa peristiwa paling penting dalam sejarah Filipina. Manila juga terdapat tempat-tempat lain yang menarik seperti Binondo, Manila Chinatown, Divisoria Market dan juga National Museum of Fine Art. Cerita pasal sukan dan juga aktiviti. Filipina mempunyai banyak sukan tradisional daripada sebelum era penjajahan dan selepas era penjajahan. Antara sukan yang ada adalah memanah, arnis, menunggang kuda, sukan larian, sukan gusti, sukan dart, sukan trek dan seni mempertahankan diri tradisional. Okey. Tetapi sukan sabung ayam yang menjadi popular di Filipina. Mau tahu sebab kenapa? Disebabkan rakyat Filipina percaya bahawa sukan sabung ayam ni adalah sukan yang berkaitan dengan sukan kuno yang membawa maksud kesuburan terhadap tanah mereka. So, apabila pergaduhan antara satu burung dengan burung yang lain dan menyebabkan pertumpahan darah, ianya boleh membawa satu ritual ibadat, amalan yang bagus untuk tanaman mereka. Ini adalah salah satu contoh arnis. Arnis ni sebenarnya adalah sukan dan juga seni mempertahankan diri bagi rakyat Filipina. Dan sukan sabung ayam melibatkan antara dua burung dan tengoklah siapa burung yang akan mati dahulu dan siapakah yang akan menang. Itu je. Sekian itu saja pembentangan daripada agensi kami Surfista Travels tentang pelancongan ke Filipina. Jika anda berminat untuk melancong ke negara itu, sila hubungi nombor yang tertera di dalam slide tadi. Sekian, terima kasih. Daripada saya, Ketua Kumpulan Agensi Surfista Travels.